Alright, kita buku yang kedua adalah Kompendium Sayuran Tradisional. Okey, kita ada buku ini disunting oleh dua orang panel, iaitu Puan Umi Kalsum, Muhammad Bahari dan juga Encik Zuhairi sebentar tadi. Okey, buku ni pun saya sangatlah teruja kalau tengok, dia sangat menarik. Boleh tengok gambar depan ni saja kita boleh nampak ya, sayur-sayur kampung. Kita panggil sayur-sayur kampung lah, yang biasa kita makan, terung pipit, remungai, bunga kantan, ni cendawan busuk, jering. Ni adalah sayur-sayuran yang biasa kita dapat, yang selalu kita makan daripada dulu sampai sekarang. Jadi buku ni mengandungi pelbagai sayur-sayuran tradisional serba lengkap. Boleh tengok sangat cantik, gambar yang sebenar, bukan gambar yang dipilih-pilih di internet, bukan. Gambarnya pun sangat menarik. Pelbagai sayur-sayuran dalam dia. Saya nak cakap mengenai dia, kita kena ada panel dia sekarang ni. Okey, kita jemput tanpa melengahkan masa. Kita panggil Puan Umi Kalsum binti Muhammad Zahari daripada Pusat Penyelidikan Tanaman Industri untuk sama-sama kita bincangkan mengenai Kompendium Sayuran Tradisional. Kompendium Sayuran Tradisional. Ya, okay. Betul. Terima kasih Puan Fazlinda kerana menjemput saya di set ini pada hari ini. Okey. Buku ni diterbitkan, tak silap saya, pada tahun 2019 ya? Ya, betul. Dah 2 tahun lah berada di pasaran sekarang ni. Kalau tadi saya dah cakap dengan penonton, sangat cantik ya dia punya buku ni. Ilustrasi gambar yang sangat jelas, sangat menarik. Dan tanpa melengah masa, kita tanyalah Puan Umi, berapa kandungan sayuran yang terdapat dalam buku ni? Okey. Sebelum tu saya nak bagi sedikit pengenalan lah tentang buku sayuran Kompendium Sayuran Tradisional ni. Di Mardi sebenarnya kita memang ada banyak melakukan penyelidikan sayur-sayuran, tetapi tidak hanya terhad kepada sayuran premium, kita juga melakukan kajian sayuran tradisional. So jadi inisiatif kami lah untuk memartabatkan sayuran tradisional ni, kita nak share maklumat tentang sayuran tradisional ni. Jadi kami cuba hasilkanlah buku naskah Kompendium Sayuran Tradisional ni. Saya jawab soalan Puan Fazlinda tadi. Dalam buku ni kita ada memuatkan sebanyak 50 jenis sayuran tradisional. Yang mana 50 jenis. Sebenarnya ada banyak lagi kat luar sana, tapi kita pilih 50 dulu yang terpilih untuk edisi yang ni lah. Mungkin akan pada masa akan datang kita akan buat edisi yang seterusnya untuk sayuran tradisional yang banyak lagi kat luar sana yang kita belum explore kan. Okey, saya sekali imbas saya tengok tadi ada beberapa sayuran yang agak menarik. Salah satunya yang buah letup ya, Puan Umi? Buah letup-letup. Kita tahu masa saya kecil-kecil dulu lah main letup-letupkan buah tu, tak tahu pula yang buah tu sebenarnya boleh dimakan. Buah tu ataupun dia punya daun tu, Puan Umi. Kita makan buah dia. Okey. Puan Fadila tak pernah makan yang kecil-kecil dulu. Saya pernah lah makan, tak pernah. Okey. Jadi secara mentah ataupun kita makan mentah, raw, dia ada rasa masa-masa manis kalau yang masak tu. Which is actually dia memang baik, dia ada kandungan nutrisi yang baik. Boleh dikatakanlah untuk perubatan tradisional. Dan saya pernah berpengalaman ke luar negara. Saya jumpa buah letup-letup ni dijual di pasar raya grocery, di mana dia keringkan. Sehingga di pasar raya kita terbiar je dari situlah saya terfikir sayuran ni sebenarnya ini adalah merupakan satu sayuran yang dimakan, yang dimakan dan bernutrisi. Alright. Okey, kita sambil-sambil bincang ni kita nak jawab soalan daripada orang ramai melalui Facebook. Boleh. Ada satu soalan daripada Fatihah Fazli, sayur tradisional tu sama tak dengan sayur-sayur kampung?
Sebenarnya sama, sayuran tradisional tu adalah sayuran kampung lah, yang mana sebenarnya kita dapat boleh jumpai dia di pinggir-pinggir hutan, di sekitar kampung, dan sekarang ni dah mula ada orang tanam di kawasan rumah. Itu yang menarik kan. Dia macam dapat... contohnya saya boleh bagi tahulah kalau sayuran tradisional atau sayuran kampung ni sebenarnya macam sayur maman, terung telunjuk, terung pipit. Saya buka ni terung pipit ni, teringat pula menyimbas zaman kanak-kanak. Sebab dia ada satu info menarik. Di dalam buku ni yang menarik ni, dia ada info-info tambahan. Info menarik, tips, tahukah anda. Jadi sangat menarik. Di ruangan terung pipit ni dia tulis buah terung pipit juga digunakan oleh kanak-kanak sebagai peluru untuk bermain senapang. Puan Mi pernah ke main? Saya pernah merasa. Oh, ya ke? Memang ada pesenapang daripada kayu. Ya, betul. Kita buat kecil-kecil dulu kan. Kita kutip buah terung pipit ni, kita jadi peluru dia. Juga tahu kalau kata. Jadi itulah kita nak cuba perkenalkan, martabatkan balik sayur-sayuran ni. Di samping sebenarnya dulu masa kecil-kecil memang kita jadikan dia permainan kan. Tapi sebenarnya itulah yang dimakan oleh masyarakat dia. That's why dia orang strong. Okey, satu lagi soalan daripada Syafiq Aziz. Apa peluang sayur-sayur tradisional untuk dikomersialkan? Apa peluang? Ada peluang ke? Ya, sebenarnya memang peluang hasil daripada kajian yang kita lakukan memang terdapat peluang untuk sayur-sayuran tradisional terpilih ni untuk dikomersialkan. Saya ambil contoh sebagai baru sebentar tadi rakan saya Cik Zul, dia bercerita tentang keladi. Jadi itu salah satulah. Yang lain kalau kita lihat terung rapuh, terung telunjuk memang tak cukup di pasaran. Kalau kita cari dan kalau kita dapati dekat pasar tu dia jual pakai piring kan, Puan Fatina kan? Satu piring RM2. Tapi satu piring tu adalah dalam 5-6 biji terung telunjuk macam tu. So kalau ada ramai yang menanam, memang saya rasa pasaran tu tak ada masalah lah. Kan? Jadi usahawan sana boleh ambil peluang ni untuk kita komersialkan sayur-sayuran ni. Rasanya memang mendapat permintaan yang tinggi lah. Okey, saya nampak ni Puan Umi bawa sampel lah. Ni saya tahu bunga kantan. Jangan tak tahu ni buat laksa. Buat laksa, asam pedas semua menggunakan bunga kantan. Dan juga ni sebenarnya apa? Cendawan apa? Saya tahu cendawan tapi tak tahu cendawan apa. Okey. Bunga kantan ni semua orang tahulah. Dia untuk buat laksa, tapi sebenarnya dia ada nutrisi dia yang sangat baik. Dan saya bawa satu sampel kat sini, iaitu cendawan kuko ataupun cendawan sisir kita panggil di Semenanjung lah. Tapi kalau dekat Sarawak orang panggil cendawan kerang ataupun cendawan sikat. Cendawan ni sebenarnya dia ada macam-macam jenis, tetapi yang cendawan sisir ni adalah cendawan yang paling bernutrisi berbandingan cendawan-cendawan lain. So saya sangat gemar lah makan. Kalau saya rasa menu biasa adalah masak lemak cili api kan. So jangan terliur lah bulan-bulan puasa ni. So dalam buku ni kita ada menerangkan tentang cendawan sisir dan beberapa lagi cendawan lain. Yang mana tentang nutrisi dia, cara tanam dia, hasil daripada kajian kita lah. Kalau ikutkan memang harga dia agak tinggi di pasaran, agak mahal. Kalau tak silap saya dalam 20 gram RM5. Kalau tak silap saya lah kan, 20 gram RM5. Jadi dengan teknologi dan hasil kajian yang dilakukan, kita boleh tanam sendiri menggunakan bongkah, teknologi yang kita ada ni, which is dia adalah organik, kita tak ada spray apa-apa kan. Dan kita dapat dia punya nutrisi. Terus boleh dikomersialkan. Ya. Yang macam ni kita lagi 3 hari kita boleh tuai. So saya boleh tuai nanti. Ataupun Pandina tuai. Okey, saya tengok setiap sayuran dalam buku ini dia mengambil ruang 2 muka surat sahaja. Tapi saya tengok lengkap ya Puan Umi. Ada khasiat, ada kaedah penanaman, ada setengah tu ada perosak dan penyakit. Memang sangat lengkap lah. Jadi saya nak tanya, adakah buku ini ditulis oleh berapa orang penerbit? Ada pun seorang ataupun berapa ramai yang menyumbang untuk penerbitan buku ni? Baik. Bagi menghasilkan buku ni kita sebenarnya mempunyai 24 orang penulis. Satu tim lah
untuk menulis buku ini. Dan mereka ini terdiri daripada pegawai-pegawai MARDI daripada pelbagai bidang, antaranya bidang botani, bidang genetik tumbuhan, entomologi, patologi, ada virologi, ada microbiologi, untuk tisu pun ada, ekonomi dan juga post harvest. Dan kimia analisis pun ada juga. So mereka-mereka ini telah menulis artikel-artikel ini dan menghasilkan naskah ini bersama-sama dengan gambar yang diambil cukup menarik. Diambil sendiri cukup menarik untuk dimuatkan dalam buku ini sebagai bacaan orang ramai. Okey, ada senarai penulis di hadapan rupanya. Ya, betul. Ramai yang menyumbangkan idea dan juga penyelidikan mereka dalam senaskah buku ini. Dan saya ada soalan. Ada soalan, sebenarnya soalan ni saya pun nak tanya sebenarnya. Fatihah Fazli, ada resepi tak? Okey, sebenarnya memang yang ni yang paling best lah. Puan Umi, kita perempuan kan, mesti tahu resepi. Walaupun orang cakap resepi hanya di hujung jari, tapi alang-alang dah dapat buku, dia dibagi bonus sekali. Resepi sayuran tradisi, walaupun tak banyak, ada 5 resepi tak silap saya, Puan Umi. Ya, kita ada bagi bonus selain daripada 50 jenis sayuran tradisional yang kita bagi maklumat, kita juga ada memberi beberapa sayuran terpilih untuk dijadikan resepi. Yang mana resepi-resepi ini dan juga gambar ni adalah gambar yang sebenar yang dimasak oleh pegawai MARDI sendiri. Hebat pegawai MARDI ni. Sambil membaca, lepas tu boleh cuba resepi dah masak. Saya menarik ni dalca kacang merunggai ni, yang sedap puasa ni. Kalau siapa yang ada merunggai kacang kat rumah, merunggai, boleh dah buat dalca untuk juadah berbuka puasa sebentar lagi. Okey, satu lagi, Nurlina Ismail nak tanya bunga talang. Bunga talang kan bunga telang. Talang kacangnya boleh makan tak? Talang atau telang sebenarnya? Bunga telang adalah yang kita buat kerabu kan? Buat kerabu tu. Bunga talang ni saya tak pasti dah. Mungkin boleh tanyakan soalan lanjut. Tolong jelaskan sebab kita orang tak berapa jelas mengenai bunga talang ni. Tak pernah dengar lah pula Tapi saya rasa mungkin ini nama lain lah kot kan. Tetapi saya rasa bunga talang tu boleh dimakan lah. Dia sejenis kacang talang kan. Dia sejenis kacang. Sejenis kacang. Okey. Harap dapat menjawab soalan tu lah ya Puan Nurlina. Kalau ada tak jelas boleh tanyakan lagi kepada kita. Puan Umi bersedia nak jawab soalan. Satu lagi Puan Umi yang saya tengok dalam buku ni yang sangat menarik. Saya dah tak jumpa dah tadi. Nampak dia dah tak nampak dah. Mengenai teratai. Okey. Kita tahu kalau kat Malaysia ni yang selalu makan biji teratai. Ya, biji teratai. Kaum Cina. Melayu ni jarang lah saya nampak tahu pasal biji teratai ni. Tapi yang menariknya saya tengok di negara jiran kita Thailand. Saya tengok drama-drama Thailand. Mereka menggunakan bunga tu sebagai macam ulam. Boleh makan begitu saja. Sedapnya. Kenapa kita tak pernah cuba kan? Tu yang nak tanya Puan Umi tu. Bunga tu sebenarnya pun memang boleh makan. Ya, sebenarnya dia ada biji dekat dalam pot dia tu. Yang mana dia memang kita makan lah. Kita makan biji dia tu. Dia macam kacang. Mungkin Puan Fazlinda kecil-kecil dulu tak jumpa teratai untuk makan kot kan? Ada tapi tak pernah cuba. Tak pernah cuba lah kan? Tapi sebenarnya memang dimakanlah. Dan teratai ni sebenarnya bukan sekadar dia punya bunga biji dia tu, tetapi the whole plant tu, tumbuhan tu sebenarnya mempunyai nutrisi yang tinggi dan boleh dimakan sehingga ke akar dia. Untuk perubatan tradisional lah biasanya. Ini memang satu lagi sumber sumber makanan lah boleh kita katakan yang boleh dikomersialkan. Mungkin pengusaha restoran makanan Thai kan mungkin mempelbagaikan menu dalam masakan. Mungkin dapat resepi daripada negara Thai. Saya tengok bunga teratai tu sedapnya dimakan kan. Alright, okay, saya nak tanya lagi seterusnya, apakah kita nak menghasilkan buku ni, kita tahu bukan senang ya. Jadi macam mana pengalaman Puan Umi dalam nak mengumpul bukan sikit 50 sayuran tu, sayuran tradisional ni. Macam mana? Adakah sukar ataupun macam mana nak menghasilkan senaskah buku? Okey.
pada mulanya ya, apabila idea tercetus daripada kami tim penulis ni untuk menulis naskah buku kompendium sayuran tradisional ni, kami berbincang dan juga membuat draft lah. Seperti biasa membuat draft, dan ia mengambil masa kira-kira hampir setahun jugalah untuk siap diterbitkan. Setelah beberapa kali kita edit dan ambil gambar. Yang penting ambil gambar. Kadang-kadang ada juga macam teratai contoh tadi kan, Puan Fazia cakap kan, bukan sentiasa teratai itu dia ada berbunga kan. Dia ada macam musim juga macam tu. So jadi hampir setahun jugalah proses untuk kita nak buat buku ni. Tapi memang hasil setahun ni, inilah dia. Memang saya agak kagum jugalah sebab banyak maklumat mengenai 50 sayur-sayuran. Dia sebenarnya terbahagi kepada 3 ya Puan Umi, buku ni? Ada 3 bab. Okay. Dalam buku ni kandungan dan daripada 50 sayuran tradisional yang kita muatkan dalam buku ni, kita pisahkan kepada 3 bab, yang mana bab pertama adalah bab sayuran yang berbuah, yang kedua adalah bab sayuran yang berdaun, dan yang ketiga adalah bab sayuran lain-lain lah. Lain-lain tu maksudnya seperti kulat, berbunga, ubian dan juga rhizome. Begitu. Kita bagi kepada 3 lah. Macam Puan Umi sendiri, apa sayuran yang Puan Umi macam gemar lah antara 50 ni? Sebenarnya kalau nak ikutkan, banyak yang saya gemar. Sebab saya ni memang suka makan sayur. Okey. Terutama ulam-ulam lah. Tapi itulah yang kalau saya boleh share kat sini, macam saya kata, inilah yang saya gemar ni. Antara yang saya gemar lah, cendawan kukuh kan. Dan saya pun adalah pernah untuk menanam di rumah kan. Dan sangat mudah, dalam masa 10 hari kita perlu toreh dekat bongkah ni. Dah boleh tuai 10 hari je. So kita boleh tuai, kita tahu dia punya kebersihan sendiri kan. Terus masak kat rumah. So masak lemak cili padi lah. Apa lagi kan. Alang-alang nak tanya, bolehkah kita dapat ni bahan tanaman ni, cendawan ni Puan Umi, kat mana kita nak dapatkan? Adakah di Madi ataupun Puan Umi sendiri macam mana? Saya tak adalah buat bahan tanaman ni, tetapi kita memang Madi menghasilkan teknologi untuk mengeluarkan bagaimana nak tanam cendawan kukuh ni. Untuk benih saya rasa belum lagi, tapi boleh datang untuk belajar bagaimana untuk menanam, menghasilkan lah cendawan kukuh ni. Kita ada kursus kan? Ya, kita ada kursus penanaman cendawan. Betul. Satu lagi sebelum saya sangat menarik berkenaan sayuran tuhau ni. Dia nampak macam rebung. Ya. Ke memang rebung, spesies rebung ke macam mana? Bukan, dia bukan spesies rebung. Tapi dia adalah makanan sayuran tradisional di Sabah Sarawak. Di Sabah memang banyaklah tuhau ni. Memang kita tuhau, pun tuhau. Kita cuba nak highlight jugalah sayuran tradisional di sebelah Sabah Sarawak. So tuhau ni memang mereka makan sebagai sayuran tradisional di sebelah sana lah. Cara masak tu kita tahulah dia buat macam mana kan? Dia masak sambal macam tu. Sedap ni. Bila dengar sambal memang lah kan. So mungkin kita boleh cubalah kan. Tapi memang di pasaran kita ni di Semenanjung Malaysia, saya rasa saya pun belum jumpa lagi. Tapi bila pergi di market di Sabah Sarawak, kita ada jumpa tuhau ni. Sebab memang tradisi betul, memang tak biasa tahu kan. Okey, last, adakah sukar untuk memulakan penanaman sayuran tradisional ni Puan Umi? Susah ke nak tanam? Bila cakap sukar tu, kadang bila saya cakap mudah, nanti kadang orang tanam ada pula tak hidup. Kan? Okey. Ke orang cakap ikut tangan sebenarnya. Tangan sejuk, tangan panas, saya tak ada. Okey. Sebenarnya tidaklah sesukar yang disangka. Saya ambil contoh. Saya suka ayat tu, tidaklah sesukar disangka. Sebenarnya dia lebih mudah lah daripada tanaman komersial, sayuran premium, contoh macam tomato, kobis, cili. Saya ambil contoh macam inilah kantan ni kan, dah ada piasan kat sini kan. Kantan kita boleh tanam, kita tanam kantan, kita beri penjagaan yang sangat minimum, baja sedikit. Dalam masa selepas tanam tu 9 bulan kita dah boleh tuai, dah boleh masak laksa, asam pedas. Dia tidak memerlukan penjagaan yang sangat rumit.
Tu sayuran tradisional dia macam tu. Dia macam tu. Saya rasa dari segi dia macam lasak lah ya. Ya. Puan Umi tak payah nak manja-manja sangat lah kan. Tanam-tanam biar je kan macam tu. Okey, last soalan saya, apakah harapan Puan Umi sebagai salah seorang penulis buku ini kepada mereka yang ingin memiliki buku ini ataupun kepada orang ramai yang belum memiliki ni, apa harapan Puan Umi? Okey, harapan saya agar semua orang di luar sana untuk membeli dan memiliki buku ini. Bolehlah. Harganya Puan Umi? Yang itulah kan. Special. Sempena kempen Madi Membaca ni, kita ada special price. Kita bagi diskaun 30% daripada RM28 menjadi tak sampai RM20 saja. So better grab sebelum 30 April ni. Kita ada lagi 10 hari je untuk anda membuat pembelian daripada harga RM28 jadi RM19.60 saja. Ya, boleh post yang jauh-jauh, yang dekat boleh datang ke kedai buku Madi. Kemudian apa tadi saya nak cakap? Boleh dapatkan di atas talian melalui betul. e-book shop Mardi. Baiklah, Puan Umi, terima kasih banyak kerana bersudi kongsi mengenai buku sayuran tradisional. Terima kasih, tahniah di atas penghasilan buku ini. Terima kasih.